Fi Zilalul Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Pentafsiran ayat-ayat 69 hingga ayat 74. Kemudian Al-Quran dedahkan kepada kaum muslimin tujuan kaum ahli kitab di sebalik segala perdebatan dan pertikaian itu, dan mengemukakan kepada ahli kitab permainan-permainan, tipu daya dan perancangan-perancangan sulit mereka di hadapan penglihatan dan pendengaran kaum muslimin, setelah menanggalkan pakaian-pakaian digunakan mereka untuk menyamarkan diri mereka. Ia membuat mereka berdiri bogel dan tembelang mereka terbuka di hadapan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekumpulan dari ahli kitab bercita-cita jika mereka dapat menyesatkan kamu. Dan sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak sedar. Ayat 69. Wahai ahli kitab, mengapakah kamu ingkarkan ayat-ayat Allah sedangkan kamu menyaksikan kebenaran? Ayat 70. Wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan kebenaran dengan kepalsuan dan menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui? Ayat 71. Dan sekumpulan ahli kitab telah berkata sesama mereka, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu di sebelah pagi, dan ingkarkannya pula di sebelah petang, supaya mereka kembali menjadi kafir. Ayat 72. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikut agama kamu. Katakanlah, sesungguhnya hidayah yang sebenar itu ialah hidayah Allah, iaitu janganlah kamu percaya bahawa kononnya ada seorang yang lain yang dikurniakan seperti yang telah dikurniakan kepada kamu, atau kononnya mereka dapat menghujahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah, sesungguhnya limpah kurnia itu di tangan Allah. Dia kurniakan pada siapa yang dikehendakinya, dan Allah itu maha luar limpah, maha luas limpah kurnianya, lagi maha mengetahui. Ayat 73. Allah menentukan pengurniaan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai limpah kurnia yang maha besar. Ayat 74. Dendam kesumat kaum ahli kitab terhadap kaum muslimin. Dendam kesumat yang disimpan oleh ahli kitab terhadap kelompok muslimin ialah dendam kesumat yang berhubung kait dengan akidah. Mereka tidak suka umat ini mendapat hidayah. Mereka benci umat ini kembali kepada akidah mereka yang tersendiri dengan pegangan mereka yang begitu kuat dan yakin. Oleh sebab itu, mereka menumpukan seluruh daya usaha mereka untuk menyesatkan umat muslimin dari agama ini dan menyelewengkan mereka dari jalan yang lurus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekumpulan dari ahli kitab bercita-cita jika mereka dapat menyesatkan kamu. Ayat 69. Itulah angan-angan, keinginan hati dan nafsu di sebalik setiap tipu daya, setiap pertikaian dan perdebatan, dan setiap pengeliruan mereka. Keinginan yang berdasarkan kepada hawa nafsu, dendam kesumat dan niat yang jahat tidak syak lagi merupakan suatu kesesatan, kerana keinginan yang jahat ini tidak mungkin terbit dari kebaikan dan hidayah. Mereka telah menjatuhkan diri mereka di dalam kesesatan
di saat mereka ingin menyesatkan orang-orang Islam. Kerana tiada siapa yang suka menyesatkan orang-orang yang telah mendapat hidayah kecuali orang yang sesat, yang meraba-raba dalam kesesatan yang hitam pekat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebenarnya mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sedar. Ayat 69. Orang-orang Islam adalah terpelihara dari musuh-musuh mereka selama mereka berpegang teguh dan jujur dengan keislaman mereka. Musuh-musuh itu tidak dapat melakukan apa-apa terhadap mereka kerana Allah telah berjanji dengan mereka bahawa mereka tidak dapat dikenakan oleh tipu daya musuh-musuh mereka dan bahawa dia akan menolak tipu daya mereka selama orang-orang Islam kekal teguh sebagai orang-orang Islam yang sebenar. Di sini Al-Quran membidas ahli kitab dengan mendedah pendirian mereka yang meragukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, mengapakah kamu ingkarkan ayat-ayat Allah sedangkan kamu menyaksikan kebenaran? Ayat 70. Wahai ahli kitab, mengapakah kamu campur adukkan kebenaran dengan kepalsuan dan menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui? Ayat 71. Kaum ahli kitab di waktu itu dan masih terus sehingga hari ini mengakui kebenaran yang jelas agama ini sama ada oleh mereka yang mengetahui hakikat-hakikat bisyarah-bisyarah dan isyarat-isyarat yang terkandung dalam kitab-kitab suci mereka. Sedangkan mereka mengakui semuanya ini dengan terus terang dan setengah-setengah pula menerima hakikat ini berdasarkan hakikat yang didapati di dalam buku-buku Islam dan dilihatnya sendiri di hadapan matanya, atau oleh mereka yang tidak mengetahui hakikat itu tapi mereka dapati dalam agama Islam kebenaran yang begitu jelas. Itu boleh mendorong kepada keimanan. Namun mereka terus kafir juga bukan kerana kekurangan dalil, tetapi semata-mata kerana hawa nafsu, kerana muslihat dan kerana ingin menyesat. Al-Quran menyeru mereka dengan panggilan ahli kitab. Kerana itulah sifat yang seharusnya membimbing mereka kepada beriman kepada ayat-ayat Allah dan kitab sucinya yang baru. Begitu juga Al-Quran menyeru mereka dengan gelaran itu sekali lagi untuk membongkarkan perbuatan jahat yang dilakukan mereka, iaitu perbuatan mencampur adukkan kebenaran dengan kepalsuan, dengan tujuan menyembunyikan kebenaran di dalam kepalsuan secara sengaja. Ini adalah suatu perbuatan yang amat keji dan buruk. Perbuatan-perbuatan ahli kitab yang dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu itu adalah perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan mereka pada masa itu sehingga ke saat ini. Inilah cara hidup mereka di sepanjang sejarah. Ia dimulai oleh kaum Yahudi, kemudian diikuti oleh kaum Salib, kaum Nasara. Mereka memasukkan unsur-unsur palsu ke dalam kitab warisan Islam. Di dalam abad-abad yang lama itu, mereka malangnya telah memasukkan unsur-unsur palsu di dalam kitab warisan Islam yang tidak dapat dikesan melainkan dengan usaha yang memakan masa berabad-abad lamanya. Mereka telah mencampur adukkan kebenaran dengan kepalsuan di dalam kitab-kitab warisan itu, kecuali kitab suci Al-Quran yang terpelihara, iaitu satu-satu kitab yang dijamin Allah untuk memelihara buat selama-lamanya. Syukurlah kepada Allah atas limpah kurnia-Nya yang maha besar itu. Mereka memasukkan unsur-unsur palsu dan melakukan pengeliruan itu dalam sejarah Islam, iaitu dalam peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokohnya. Mereka memasukkan unsur-unsur palsu dan melakukan pengeliruan di dalam hadis-hadis Nabi hingga Allah bangkitkan tokoh-tokohnya yang telah menjalankan penyelidikan
dan melakukan pembersihan kecuali yang terkeluar dari keupayaan manusia yang terbatas. Mereka juga telah memasukkan unsur-unsur palsu dan unsur-unsur pengeliruan dalam kitab-kitab tafsir hingga mereka tinggalkan menjadi seolah-olah padang gurun yang hampir-hampir pengkajinya tidak dapat kembali ke jalan yang berpedoman. Mereka terus memalsu dan mengeliru tentang tokoh-tokoh Islam. Ratusan dan ribuan dari mereka berusaha untuk memalsukan buku-buku warisan-warisan Islam dan mereka masih terus berbuat demikian dalam bentuk para orientalis dan murid-murid para orientalis yang memegang jawatan-jawatan tinggi dalam kepimpinan fikiran pada hari ini di negeri-negeri di mana para penduduknya mendakwa diri mereka sebagai kaum muslimin. Berpuluh-puluh tokoh palsu dikemukakan kepada umat muslimin dengan gambaran pahlawan-pahlawan yang dibikin di bawah perhatian kaum Zionis dan kaum Salib untuk memberi khidmat-khidmat pada musuh-musuh Islam, di mana khidmat-khidmat itu tidak dapat dilakukan sendiri oleh musuh-musuh itu secara terus terang. Tipu daya ini masih terus berjalan dan satu-satunya tempat yang masih menjadi tempat perlindungan dan keselamatan dari penipuan itu ialah berlindung pada Al-Quran yang tetap terpelihara dan kembali kepadanya untuk meminta nasihatnya dalam perjuangan yang bernyala di sepanjang abad-abad ini. Al-Quran juga menayangkan beberapa percubaan sekumpulan ahli-ahli kitab yang bertujuan untuk menimbulkan keraguan orang-orang Islam terhadap agama mereka dan menghalangkan mereka dari hidayah dengan menggunakan satu taktik yang jahat dan licin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekumpulan ahli kitab telah berkata sesama mereka, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu di sebelah pagi dan ingkarkannya pula di sebelah petang supaya mereka kembali menjadi kafir. Ayat 72. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikut agama kamu. Ayat 73. Ini adalah satu taktik yang jahat dan licin kerana perbuatan mereka mengumumkan keislaman mereka kemudian kembali murtad. Itu memberi kesan yang meragukan kepada setengah-setengah orang Islam yang berjiwa lemah dan berakal fikiran yang cetek dan belum lagi mempunyai kefahaman yang teguh terhadap hakikat dan tabiat agama mereka. Ia membuat mereka berada dalam kesaksian, terutama orang-orang Arab yang ummi yang selama ini menyangka bahawa ahli kitab itu lebih arif dari mereka tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama-agama dan kitab-kitab suci. Oleh itu, apabila mereka melihat ahli kitab itu beriman kemudian kembali murtad, tentulah mereka fikir bahawa ahli kitab itu murtad adalah disebabkan kerana mereka dapat sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang kurang di dalam agama ini. Dan ini menyebabkan mereka terumbang-ambing di antara dua arah tujuan dan menyebabkan pendirian mereka goyah dan goyang. Penipuan ini masih terus digunakan sehingga hari ini dalam berbagai-bagai bentuk yang sesuai dengan perkembangan keadaan manusia pada setiap generasi. Musuh-musuh kaum muslimin telah berputus asa untuk mengenakan mereka dengan penipuan ini. Oleh sebab itulah kekuatan-kekuatan yang menentang Islam di alam ini telah menggunakan berbagai-bagai cara yang semuanya diasaskan di atas penipuan yang lama itu juga. Pada hari ini, kekuatan-kekuatan ini mempunyai ejen-ejen yang ramai di seluruh negara Islam dalam bentuk-bentuk profesor-profesor, ahli-ahli falsafah, doktor-doktor falsafah dan para pengkaji ilmiah dan PhD dan kadang-kadang berupa penulis-penulis, penyair-penyair, seniman-seniman dan wartawan-wartawan yang memakai nama Islam kerana mereka datang dari keturunan Islam dan setengah dari mereka dari ulama-ulama Islam sendiri. Angkatan ejen-ejen itu adalah diarah
untuk menggoncangkan akidah di dalam hati umat muslimin dengan berbagai-bagai cara, iaitu dengan bentuk kajian ilmiah, kajian sains, kajian sastra, kesenian dan kewartawanan, melemahkan dasar-dasar akidah dan memperkecilkan kedudukan akidah dan syariah, menakwilkannya dengan takwilan-takwilan yang tidak dapat ditanggung olehnya, melancarkan serangan yang tidak putus-putus ke atas kekolotannya, menyeru manusia supaya membebaskan diri darinya, memperkesampingkan dari bidang hidup manusia kerana bimbangkan akidah itu hidup atau bimbangkan kehidupan dipengaruhi akidah. Mereka mewujudkan kefahaman-kefahaman, tanggapan-tanggapan, cita-cita, peraturan-peraturan, perasaan dan perilaku yang bertentangan atau menghancurkan kefahaman-kefahaman akidah Islamiah dan cita-cita mitalinya, menghiaskan kefahaman-kefahaman yang direka-reka itu dengan cara yang boleh merosakkan kefahaman-kefahaman dan cita-cita mitali keimanan, dan seterusnya melepaskan nafsu keinginan dari ikatan belenggunya dan menghapuskan tapak asas akhlak yang menjadi tapak tegak akidah yang bersih, supaya tumbang di dalam kekotoran akhlak yang mereka sebarkan di bumi. Mereka telah memesongkan sejarah Islam dan mengubahkannya sebagaimana mereka mengubahkan nas-nas yang lain. Namun demikian, ejen-ejen ini masih disifatkan sebagai orang-orang muslimin. Bukankah mereka memakai nama-nama Islam, dan dengan nama-nama Islam inilah mereka mengumumkan keislaman mereka di waktu pagi. Tetapi dengan usaha-usaha mereka yang salah itu, mereka kembali menjadi kafir di waktu petang. Pendeknya, mereka betul-betul telah memainkan peranan ahli kitab di zaman dahulu. Tiada yang berubah kecuali bentuk dan ruang lingkupnya sahaja dalam memainkan peranan yang lama ini. Golongan ahli kitab berkata terhadap satu sama lain, hendaklah kamu berpura-pura menganut Islam di sebelah pagi, dan kemudian hendaklah kamu jadi kafir semula di sebelah petang, supaya orang-orang Islam meninggal agama mereka, dan hendaklah perkara ini menjadi suatu rahsia di antara kamu sahaja, dan jangan sekali-kali kamu ceritakannya dan mengamanahkannya melainkan kepada mereka yang seagama dengan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikut agama kamu. Kata kerja al-iman yang muta'addikan dengan lam bererti percaya, iaitu janganlah kamu percaya melainkan kepada mereka yang mengikut agama kamu, dan janganlah kamu membuka rahsia kamu melainkan kepada mereka sahaja dan bukan kepada orang-orang Islam. Beginilah juga tindak tanduk yang dilakukan oleh ejen-ejen pergerakan-pergerakan Zionis dan salib pada hari ini. Mereka telah bersebulat kata di antara mereka di atas suatu matlamat, iaitu memusnahkan akidah Islam pada setiap kesempatan yang terbuka yang mungkin tidak berulang. Kadang-kadang persafaman itu tidak berlangsung dalam bentuk satu perjanjian atau komplot, tetapi ia merupakan persafahaman ejen dengan ejen untuk melaksanakan tugas yang dikehendaki untuk pihak yang sebenar. Mereka mengamanahkan satu sama lain dan menyimpan rahsia sesama mereka. Kemudian mereka berpura-pura, sekurang-kurangnya setengah mereka memperlihatkan tindak tanduk yang berlainan dari apa yang dikehendaki dan dirancangkan oleh mereka. Kini suasana dan alat-alat kelengkapan di sekeliling mereka telah disiap sediakan, dan orang-orang yang memahami hakikat agama ini di seluruh dunia ini telah dibuang jauh atau diusir keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu percaya
melainkan kepada orang-orang yang mengikuti agama kamu. Di sini Allah mengarah Nabi-Nya SAW supaya mengumumkan bahawa satu-satu hidayah yang sebenar ialah hidayah Allah, dan sesiapa yang tidak kembali pada hidayah ini tidak akan menemui hidayah buat selama-lamanya di dalam mana-mana agama dan jalan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya hidayah yang sebenar itu ialah hidayah Allah. Ayat 73. Kenyataan ini dikemukakan sebagai jawapan terhadap perkataan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu di sebelah pagi, dan ingkarkanlah pula di sebelah petang, supaya mereka kembali menjadi kafir. Ayat 72. Untuk memberi ingatan kepada kaum muslimin terhadap tujuan mereka yang licin itu, iaitu mengeluarkan orang-orang Islam dari hidayah Allah. Oleh itu, tiada hidayah melainkan hanya hidayah Allah sahaja, dan apa yang sebenar dikehendaki mereka ialah kesesatan dan kekufuran. Nyataan ini juga dikemukakan sebelum habis diceritakan semua perkataan ahli kitab. Kemudian barulah disambung semula baki cerita komplot mereka selepas kenyataan selingan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu, janganlah kamu percaya bahawa kononnya ada seorang yang lain yang dikurniakan seperti yang dikurniakan kepada kamu, atau kononnya mereka dapat menghujahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Ayat 73. Inilah alasan perkataan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikut agama kamu. Ayat 73. Itulah perasaan hasad dengki mereka terhadap sesiapa yang dikurniakan Allah nubuwah dan kitab suci seperti yang dikurniakan kepada ahli kitab. Mereka takut apabila mereka percaya kepada orang-orang Islam dan memberitahu kepada mereka hakikat-hakikat yang diketahui oleh ahli kitab tentang kebenaran nubuwah Muhammad. Kemudian mereka ingkar hakikat ini, maka ia akan digunakan oleh orang-orang Islam sebagai hujah untuk mengalahkan mereka di hadapan Allah. Seolah-olah Allah tidak mempersalahkan mereka dengan hujah yang lain, melainkan dengan hujah lisan yang dapat didengar, sedangkan hujah lisan itu merupakan penyataan perasaan-perasaan yang tidak lahir dari kefahaman dan tanggapan keimanan terhadap Allah dan sifat-sifatnya, dan tidak pula lahir dari makrifat terhadap hakikat kerasulan dan kenabian, juga hakikat-hakikat taklif keimanan dan kepercayaan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Rasulnya yang mulia supaya mengajar mereka, di samping mengajar kaum muslim hakikat limpah kurnia Allah apabila Allah hendak mengurniakan agama atau rasul kepada sesuatu umat. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya limpah kurnia itu di tangan Allah. Dia kurniakan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah itu maha luas limpah kurnianya, lagi maha mengetahui. Ayat 73. Allah menentukan pengurniaan rahmatnya pada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai limpah kurnia yang maha besar. Ayat 74. Iradat Allah telah menghendaki meletakkan risalah dan kitab sucinya yang terakhir di kalangan bukan ahli kitab, setelah mereka mencabul perjanjian mereka dengan Allah dan membatalkan tugas moyang mereka Ibrahim, setelah mereka mengenal kebenaran dan mencampur adukkan dengan kepalsuan, setelah mereka mengkhianati amalan yang diserahkan kepada mereka, setelah mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci mereka dan undang-undang syariah mereka, setelah mereka enggan berhakimkan kepada kitab Allah di antara sesama mereka, dan setelah kepimpinan umat manusia terpisah dari undang-undang dan peraturan Allah,
dari kitab sucinya dan dari tokoh-tokohnya yang mukmin. Di masa itulah teraju kepimpinan dan amanah diserahkan kepada umat muslimin sebagai satu anugerah dan kurnia dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah itu maha luas limpah kurnianya, lagi maha mengetahui. Ayat 73. Allah menentukan penggunaan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ayat 74. Berdasarkan limpah kurnianya yang maha luas dan ilmunya yang mengetahui tempat-tempat yang wajar menerima rahmatnya, dan Allah mempunyai limpah kurnia yang maha besar. Penghujung ayat 74. Dan tidak ada kurnia yang lebih besar kepada satu umat dari pengurniaan hidayah dalam bentuk kitab suci Al-Quran, dan tidak ada kurnia yang lebih besar dari pengurniaan kebaikan dalam bentuk agama, dan tidak ada kurnia yang lebih besar dari pengurniaan rahmat dalam bentuk pengutusan seorang rasul. Apabila kaum muslimin mendengar ayat ini, mereka akan terus sedar jauh mana nikmat dan nilai anugerah Allah yang telah memilih mereka untuk menerima limpah kurnia ini, dan mereka akan terus berpegang teguh dengannya dan mempertahankannya dengan gigih dan yakin. Dan seterusnya mereka akan sedar terhadap tipu daya dan dendam kesumat musuh-musuh mereka. Inilah cara-cara didikan Al-Quran Al-Karim dan Az-Zikril Hakim terhadap mereka, dan inilah bahan-bahan didikan dan bimbingan untuk umat muslimin dalam semua generasi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya mukallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya mukallibal qulub thabit qalbi ala ta'atik. Oh Allah, ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati,